Macam mana rasa contraction? Mungkin bagi ibu-ibu yang baru pertama kali pregnancy, tak pernah melalui sebarang proses bersalin, mungkin kita rasa macam sedikit risau, kita nak tahu info berkaitan dengan contraction ni kan. Contraction ni, dia rasa macam mengeras tau, mengeras. Dan dia ada dua jenis contraction. Yang pertama, Braxton Hicks. Yang ni contraction palsu. Maksudnya, bila kita lalui Braxton Hicks ni, dia bukanlah maksudnya kita dah nak bersalin, tapi mungkin kita dah dekat-dekat nak bersalin, tapi bukan dalam tempoh yang singkat. Braxton Hicks ni kita boleh rasa dia macam selang 1 jam kita rasa mengeras. Mengeras tu macam mana mengeras dekat abdomen kita tu. Cuba kita pegang kita punya pipi ni kan. So kalau contraction, tengok kan pipi kita pegang, dia boleh tembus ke bawah lagi kan. Mengeras tu kita pegang tak boleh tekan langsung. Memang kita rasa keras, kita dapat rasa shape of fetus kita tu. Kita dapat rasa tulang, mungkin kita dapat rasa tulang belakang, kita dapat rasa shape baby kita kan. Itu contractions. Okay, kepada ibu-ibu hamil yang first time pregnancy, pertama kali, yang tak ada pengalaman, kalau mengeras tu, cuba rasa kita punya abdomen, tekan. Kalau still rasa lembik-lembik ni, kan, itu bukan contraction. Tapi kalau mengeras yang tak boleh tekan, dia macam keras lah kan, tekan tak boleh, itu maksudnya contraction. Dan contraction palsu ni, dia selalu berlaku dalam masa 3 hari sebelum kita nak bersalin. Saya pernah lalui juga masa tu, dalam masa 3 hari kan, saya rasa macam perut saya macam mengeras. Bila saya tanya kawan-kawan saya kan, dia kata, okay, ni mungkin contraction palsu. Sebab jarak antara sakit yang pertama dengan sakit yang kedua tu adalah jauh. Okay, masa 3 hari tu saya rasa sakit lah, dia mengeras macam tu lah. Okay, macam ni rupanya rasa contraction. Biasalah kita first mom kan, kita tak tahu. So lepas tu lepas 3 hari dia datang balik. Nampak tak jarak dia jauh kan, 3 hari dia dah rasa contraction tu. Tu mak saya kata pun sama, ni bukan masanya nak bersalin lagi, belum, dia cakap. Lepas 3 hari tu dia bertukar. Selang 1 hari dia datang lah rasa sakit tu kan. Selang 1 hari ni still Braxton Hicks, contraction palsu. Dia bukan kita dah dekat-dekat nak bersalin. Maksudnya bukan dalam masa yang singkat lah. Maksudnya selepas 1 jam, 2 jam kita nak bersalin. Tak, dia masih lagi contraction palsu. Okay, yang ni Braxton Hicks, contraction palsu. Sebab jarak antara rasa sakit selang tu memang jauh lah kan. Ataupun dalam masa 1 hari tu selang dalam 1 jam kan, selang 1 jam datang mengeras tu, lepas tu datang balik lagi kan. Ini still contraction palsu. Dan real contraction ni yang betul-betul yang betul-betul kita nak bersalin tu, dia dalam masa 10 minit, contraction ni datang sebanyak 2 kali. Rasa dia, kita rasa macam sakit dekat kita punya bahagian bawah abdomen tu kan. Dan dia rasa macam senggugut. Senggugut lah, rasa macam senggugut. Kemudian rasa sakit ni dia akan bergerak ke belakang kita kan, dekat bahagian belakang kita, punggung belakang tu. Dan dia akan naik, rasa dekat depan tu mengeras. Dan dalam masa 10 minit dia 2 kali mengeras. Kan, dia macam tu lah rasa dia. Dalam masa 10 minit 2 kali. Maksudnya selang masa antara tu dah dekat 5 minit kan, 5 minit datang dia mengeras. Dan kalau yang paling dekat lagi dah nak waktu bersalin tu, selang selang 2 minit, selang 1 minit, ni dah tanda-tanda dekat dah nak bersalin. So ibu-ibu yang first time mami dekat luar sana, kalau rasa ni kan, so kena cepat-cepat pergi hospital lah, bila-bila masa lagi kita nak bersalin. Tapi kadang-kadang bagi yang dah selalu melalui proses bersalin, mungkin ada ibu-ibu yang dah bersalin secara normal dalam 4-5 orang, 3 orang anak ke kan. Jadi mereka punya bukaan pubik tu kan, dekat depan tu sebenarnya ada rawan tau. Yang rawan tu yang boleh mengembang macam tu. Kalau kita nak melahirkan anak, rawan ni akan mengembang. Simfisis pubis, ada satu rawan dekat situ.
tengah-tengah tu kan, kita punya pubis tu ada satu tengah tu rawan. Benda ni yang akan kembang. Dia akan kembang lah bila kita nak bersalin tu. So bagi ibu-ibu yang dah biasa bersalin, yang pernah bersalin, kadang-kadang mereka rasa sakit tu, yang betul-betul nak bersalin tu, dia orang tak rasa apa-apa contraction ni. Sebab mereka dah melalui banyak kali kan. So dan dekat bawah tu mungkin dah loose sikit kan. Jadi bila nak bersalin tu senang sikit baby tu nak keluar. Kadang tak ada rasa apa-apa, tapi bukaan dah besar. Macam bukaan dah 8. Tapi kita, macam saya, first mom masa tu, saya rasa sakit sangat kan. Rasa macam tak boleh nak tahan dah. Tapi bukaan 2 cm sahaja. Inilah bezanya dengan kita yang first mom dengan yang dah melalui fasa bersalin ni banyak kali. So kadang kita rasa macam sakit sangat kan. Tapi sebenarnya bila nurse check kan, bawah tu baru 2 cm. Kena tunggu lagi berapa kan, 10 cm baru boleh try kan. Kadang ada orang 8 cm pun dah boleh keluar. So ikut setiap orang. Dan apa kita panggil ni, toleransi kita kepada kesakitan ni tak sama. Ada orang kan skala pain dia 7 pun dia tak ada rasa sakit apa-apa. Tapi certain orang kadang 3 dah rasa sakit macam tu. Tu berbeza setiap individu. Jadi macam itulah kan, kalau kita nak tahu macam mana contraction tu, pegang perut kita. Kalau tak boleh tekan keras betul kan, rasa kita punya shape of baby tu, itulah contraction sebenarnya. Contraction. Bagi first mom ni, kita mungkin tak ada pengalaman kan, kita macam bela-bela kan, tapi tak apa kan. So bila dah dengar apa yang saya share ni, kita dah tahu dah macam mana contraction Braxton Hicks, contraction palsu dengan contraction yang betul. Kalau boleh jangan sampai kena induce lah. Induce tu lagi lain dia punya cerita, memang minta nyawa lah. So saya berharap kepada ibu-ibu hamil dekat luar sana yang akan melalui proses bersalin, moga dipermudahkan. Dan saya berharap semua tak melalui proses bersalin Caesar lah. Sebab Caesar memang sakit. Selepas melahirkan tu, stres kita nak jaga. Okay, ibu hamil dekat luar sana kan, semoga dipermudahkan urusan bersalin. Dan jangan lupa dapatkan set berpantang yang terbaik untuk kita speedy recovery selepas melahirkan nanti. Make sure come back stronger, mommy. So kepada suami juga dekat luar sana kan, please sediakan set berpantang yang terbaik untuk isteri kita kan. Dia telah melalui fasa-fasa hamil, fasa nak bersalin, fasa nak berpantang, fasa nak menyusu lagi. So please sediakan set berpantang yang terbaik, jaga takungan emosi isteri dan sebagainya. So macam mana nak cari set berpantang yang terbaik? Kalau ibu-ibu dekat luar sana ataupun para suami yang nak mencari set berpantang terbaik, yang organik, yang boleh ibu-ibu hamil, yang boleh ibu-ibu ambil selepas berpantang, yang boleh mempercepatkan recovery dalaman dengan luaran, macam biasa boleh contact saya di Linktree, pilih WhatsApp.